Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu ingin sambung contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan akaun kawalan. Okey, sebelum ni video cikgu ada menerangkan bagaimana cara untuk merekod akaun kawalan bagi soalan yang berbentuk urus niaga. Maksudnya soalan tu dalam bentuk ayat lah. Okey. Okey, so hari ini kita akan cuba rekodkan akaun kawalan belum bayar dan juga akaun kawalan belum terima apabila soalan tu berbentuk jurnal ataupun buku catatan pertama. Okey, sebab biasanya ikut kitaran perakaunan. Okey, ikut kitaran perakaunan, kamu pun tahu sebelum kita buka ledger, kita akan buat buku catatan pertama. Okey, maksudnya daripada buku catatan pertama tu kita pindahkan ke ledger. So sekarang ni kita akan buat catatan mengikut proses kitaran perakaunan. Okey, so ini adalah contoh soalan daripada SPM 2014. Okey, berdasarkan catatan jurnal dan buku tunai yang diperoleh daripada buku perniagaan seri wawasan, anda dikehendaki menyediakan akaun kawalan belum bayar dan juga akaun kawalan belum terima. Okey, so yang bini jumlah jualan dengan jumlah belian ni nanti kita akan buatlah. Okey, so yang pertama kamu kena buat akaun kawalan belum bayar, akaun kawalan belum terima. So kita go through dulu maklumat yang diberikan. So yang pertama kamu ada buku tunai. Okey, yang kedua kamu ada jurnal am. Yang ketiga kamu ada, okey ini masih jurnal am, seterusnya ada jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian dan juga jurnal pulangan jualan. Okey. So yang pertama kita tengok buku tunai. Okey. So untuk buku tunai ni, cara untuk kita mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan akaun kawalan ialah kita tengok di bahagian butiran dan dalam butiran tu ada nama perniagaan. Okey. Bila dalam butiran buku tunai ada nama perniagaan, itu menunjukkan kamu terima duit ataupun kamu bayar duit kepada pemiutang. Okey, kalau sebelah debit ni maksudnya kamu terima duit daripada penghutang lah, daripada ABT. Tapi kalau nama perniagaan di sebelah kredit ni bermaksud kamu bayar kepada ABB ataupun pemiutang. Okey, so langkah pertama disebabkan akaun kawalan ni adalah satu rumusan ataupun satu jumlah daripada beberapa ABT dan juga ABB. So langkah pertama kamu kena kira jumlah. Okey, so dekat sini okey kita akan senaraikan jumlah wang yang diterima daripada ABT. So bila ABT, akaun belum terima bermaksud kita akan tengok sebelah debit. Okey, kita tengok sebelah debit. Okey, so sini yang pertama kita ada Cempaka Sari. Okey, benda ni ternaik sikit. So kita adjust. Okey. So dia begini. So yang pertama Cempaka Sari. So Cempaka Sari kita highlight lah mana yang kita akan ambil, kita highlight supaya kamu tidak keliru. So Cempaka Sari kita sudah ambil 2250. Okey, tambah dia bagian bank ah. So bila bagian bank kita tulis sini bank lah supaya kamu tahu nanti mau record sebagai apa. Kemudian yang kedua ada Cempaka Sari lagi. Okay, yang ini so kita highlight 2500. So kita record sini 2500. Kemudian perniagaan Alif 1800. So tambah 1800. Yang terakhir Shikin Supplier. Okey, Shikin Supplier 6415. Okey, so habis. Okey, kita ambil nama perniagaan sahaja. So ini kita kira dia sama dengan berapa? 250,250,1,0,641. Okey, so kamu akan dapat RM 12,965. Okey, ini untuk ABT. Kemudian kita tengok lagi sebelah debit yang kita boleh ambil adalah bahagian diskaun.
Okay, diskaun diberi. So, bila sebelah debit dia adalah diskaun diberi. Maksudnya kamu yang bagi diskaun, jumlah dia RM505. Okay. Seterusnya baru kita tengok sebelah kredit. Okay, sebelah kredit proses dia sama. Kita tengok yang nama perniagaan. Okay, so sini kita tulis jumlah wang yang dibayar kepada ABB. Okay, bank juga. So, yang pertama Sri Andalas Enterprise. Okay, 1160. Tambah dengan, okay, kamu tengok sini, Cempaka Sari Pte Lth. Dia sama dengan nama dekat debit. Okay, so ini kemungkinan cek tak laku. Okay, kita abaikan dulu. Kita teruskan dengan Kamarul Enterprise. Kamarul Enterprise 2550. Okay, kemudian Sri Andalas. Sri Andalas lagi. 2205. Okay, so itu sejak yang berkaitan dengan ABB. So, jumlah ABB yang kamu bayar ialah RM5,915. Okay. So, ada diskaun diterima. So, diskaun diterima jumlah dia ialah, kita ambil terus jumlah di bawah 1115. Okay. So, sekarang kita ada Cempaka Sari dekat sini. Okay, cikgu highlight dengan warna lain lah supaya kamu alert lah. Okay, kita tengok Jendel Am. Sini Jendel Am dia yang kita dekat buku tunai 12 hari bulan. So kita tengok dulu Jendel Am. Okay, so 12 hari bulan kamu tengok sini. Cempaka Sari Pte Lte diskaun diberi dibatalkan. So bila diskaun diberi dibatalkan, ini bermaksud ada cek tak laku. So kita tengok rekod tadi 12 hari bulan. So betul lah ini adalah cek tak laku. So kita akan rekod dekat sini bank CTL. Okay, untuk supaya memudahkan kamu lah kita buat rumusan dekat sini. RM2250. Kemudian ada diskaun dibatalkan. Okay, so diskaun dibatalkan tadi 250. Okay. So mana yang kita sudah ambil dia punya ringkasan tu kita highlight lah supaya kamu tidak keliru. Okay, so buku tunai settle. Kita sudah ringkaskan. Sekarang kita tengok Jendel Am. Okay, kalau kamu tengok Jendel Am yang pertama ni, 1 Mac. Aset dan liability pada tarikh ini. So, ini bermaksud baki BB. Okay, so baki BB dekat sini. Cempaka Sari dengan Didi Enterprise ni, dia ialah ABT. Okay, so baki ABT. Okay, baki BB ABT sama dengan 300 tambah 2.500. So, 2.800. Manakala baki BB untuk ABB, kita ambil terus ni. Seri Andalas ni 1.450. Okay. So, yang ini kita sudah ambil. Ini sudah kita ambil, kita highlight. Yang lain ni tidak berkaitan dengan akaun kawalan. Okay. So, yang bawah-bawah ni nanti kita akan record seterusnya. So, kita akan record yang ini dulu yang kita ada. So, yang pertama kita buka akaun kawalan belum bayar. So, urus niaga ni adalah 2018. Okay, kita buat tahun, kita tulis RM dulu. Benda ni kamu kena tulis walaupun dia tidak markah, tapi bila kamu tidak tulis, dia akan efek penolakan markah. So, kamu kena tulislah. Okay, so yang pertama kita akan record baki BB. Okay, so akaun kawalan belum bayar, baki BB ABB ni, kita akan letak sebelah kredit sebab dia liability. Okay, so kita kod match 1. Okay, baki BB.
1.450. Okey. So ni settle. Baki BBABT. Okay, so ABT baki BB kita tulis sebelah debit kerana dia aset. So baki BB untuk ABT 2,800. Okay, so ini pun settle. Sekarang kita masukkan jumlah wang yang diterima daripada ABT Bank. Okay, so bila kamu terima duit, dia mengurangkan hutang ABT. Jadi bila mengurangkan hutang, kita akan record sebelah kredit. Okay. So kita ambil hujung bulan. Okay, sebab kita buat rumusan, kita ambil hujung bulan. So dia punya butiran bank. Amount dia yang kamu kira 12,965. Okay. So ini settle. Seterusnya diskaun diberi. Dia pun mengurangkan hutang. Okay, jadi kita tulis ini diskaun diberi 505. So ini settle. Jumlah wang yang dibayar kepada ABB Bank. So ABB, bila kamu bayar duit, hutang kamu berkurang, kita akan record sebelah debit. Okay, pengurangan liability. So much 31. Butiran bank, jumlah dia 5,915. Okay, so sini settle. Diskaun diterima, pengurangan hutang juga 1,115. Okey, so sekarang ada bank cek tak laku. So bila bank cek tak laku, dia menambahkan kembali hutang ABT. So kita akan record sebelah debit. Okey, bank dalam kurungan CTL. Okey, cek tak laku 2,250. Begitu juga dengan diskaun dibatalkan. Okey, maksudnya kita tambah balik hutang ABT 250. So sini settle. Okey, so bahagian sini yang kita ringkaskan tadi settle. So kita pergi tengok journal Okey, ini settle. 12 Mac ni pun settle. Sudah kita record. Okey ni, angkutan masuk Kamarul Enterprise. Angkutan masuk dikenakan. Okey, maksudnya kita dikenakan angkutan masuk. Artinya record dekat ABB. Okey, hutang bertambah. Okey, 31 hari bulan, angkutan masuk 150. Okey, so ni pun settle. Hutang lapuk dihapus kira. Okey, hutang lapuk dihapus kira kita akan record dekat akaun kawalan belum terima. Maksudnya hutang ABT, hutang penghutang kamu hapus kira sebab mungkin dia meninggal dunia atau dia menghilangkan diri. So kamu tidak dapat kutip. Jadi kita akan record sebelah kredit sebagai pengurangan hutang. Okey, hutang lapuk 300. So ini kita sudah record. Okey, yang 31 hari bulan ni hutang ragu, peruntukan hutang ragu. So bila hutang ragu, cikgu ingatkan sekali lagi, hutang ragu kita tidak perlu record dalam akaun kawalan kerana ini hanya anggaran hutang yang kamu tidak dapat kutip. Okey, so dia baru anggaran, kamu tidak perlu masukkan ke dalam akaun kawalan. Okey, so seterusnya kita tengok jurnal belian. So jurnal belian kita akan terus ambil bahagian 31 hari bulan ni. Okey, di mana dia sudah merumuskan berapa jumlah belian kredit. Okey, kita ambil terus 7,450 kerana bila sesuatu jualan atau belian direkod dalam jurnal belian dan jurnal jualan, ini bermaksud ini merupakan jualan kredit dan juga belian kredit. Maksudnya dia secara hutang. Okey, so kita ambil jurnal belian, kita akan record ke dalam akaun kawalan belum bayar.
Okey, butiran dia belian. Kita ambil terus 7,450. Okey, so ni settle. Seterusnya jurnal jualan. So bila jurnal jualan dia terlibat dengan akaun kawalan belum terima. So kita akan record sebelah debit sebab pertambahan hutang. So butiran sama jualan, nilai dia 9,970. Kita ambil jumlah ni. Okey, sebab semua ni jualan kredit. Seterusnya ada jurnal pulangan belian. So pulangan belian ni pengurangan hutang ABB. So kita akan record sebelah debit akaun kawalan belum bayar sebagai pulangan belian. Okey, kita ambil terus jumlah akhir 250. Begitu juga dengan jurnal pulangan jualan. Kita ambil nilai akhir. Okey, yang ini sudah kita highlight. Kita ambil nilai akhir 280. So jurnal pulangan jualan dia ialah akaun kawalan belum terima sebelah kredit sebab dia pengurangan aset, pengurangan hutang ABT. Okey, so kita tulis sini pulangan jualan 280. Okey, so ini sudah soalan berikut dah. Jadi ini sajalah maklumat yang kita dapat daripada buku catatan pertama yang diberikan. So langkah seterusnya adalah kita akan tutup ledger, kita akan tutup akaun kawalan. So kita akan bagi ruang lah 1 atau 2 space. Itu tidak masalah. So sebelum tu cikgu besarkan yang inilah sebab kita mau rumuskan sudah. Okey, cikgu buat dulu dia punya peta. Okey, so seperti biasa untuk kamu tutup ledger, kita langkah pertama kita akan kira dulu jumlah debit dan kredit mana lebih besar. Okey, so kita mulakan dengan akaun kawalan belum bayar. Okey, so ini cikgu kira kredit lebih besar. Itu 9,050. So bila kredit lebih besar, jumlah kita akan tulis nilai yang sama 9,050. Jadi baki HB kita akan letak di sebelah nilai yang lebih kecil. Okey, so sekarang nilai yang lebih kecil dia sebelah debit. Jadi kita tolak nilai yang besar tadi dengan nilai yang sebelah kredit. Okey, bermaksud 9050 tolak 7280. Kita akan dapat 1770. So, seterusnya kita akan buat April 1 baki BB. Ingat tak kelas? Baki BB mesti mau tulis. Kalau tidak, hilang satu markah. Okey. Sekarang kita tutup akaun kawalan belum terima. Okay, sama juga. Kita kira debit atau kredit lebih besar. Okay, so sebelah debit lebih besar 15,270. Okay, bermaksud baki HB sebelah kredit. 12,965. 12,965. Okay, so sini 14,000. Okay, tolak dengan 15,270. So tinggal 1,220. Jadi baki BB pun kamu kena tulis. Baki BB 1,220. Okey, so ini adalah akaun kawalan belum bayar, akaun kawalan belum terima. Okey. So soalan tadi seterusnya dia minta kamu kirakan jumlah jualan dan jumlah belian. So bila soalan tu minta kamu kira jumlah jualan, bermaksud kamu kena tambah jualan tunai dengan jualan kredit. Okey, so kita akan kira dekat sini. B
jumlah jualan sama dengan jualan kredit tambah dengan jualan tunai. Okey, so jualan kredit kita ambil yang dalam akaun kawalan belum terima 9,970, ataupun kalau soalan tu tidak akaun kawalan, kamu terus ambil yang dalam jurnal jualan. Okey, kemudian kita jualan tunai dapat dari mana? Jualan tunai kita tengok dalam buku tunai. Mana yang butiran tu jualan, itulah jualan tunai. Sama ada kamu terima tunai ataupun bank, kita campur saja, kita jumlahkan. Okey, so jualan yang pertama 300, jualan seterusnya 400, kemudian 1050 dan yang terakhir 270. So jualan tunai RM 2020. Okey, baru kamu jumlahkan. Jumlahkan dengan jualan kredit, kamu akan dapat 11,990. Okey, begitu juga dengan jumlah belian. Okey, jumlah belian bermaksud belian kredit tambah dengan belian tunai. Okey, so belian kredit kita ambil daripada jurnal belian pun tidak masalah. So jurnal belian 7,450 tambah dengan belian tunai, kita tengok dalam buku tunai. Mana butiran dia belian, itu jualan, itu belian tunai. So yang pertama 200, kemudian 1,000. Okey, dua saja, artinya 1,200. So kita jumlahkan 1,200 tambah 7,450. Kamu akan dapat 8,650. So tu jumlah belian. Okey kelas, so cikgu harap kamu dapat fahami penerangan cikgu berkaitan cara merekod akaun kawalan di mana maklumat kamu ambil daripada buku catatan pertama. Okey. So yang kedua, cikgu akan tunjukkan lagi yang kedua. Contoh yang kedua. Okey, so ini contoh yang kedua. Soalan 4. Okey, cikgu sedia lagi template dekat sini. Okey. So berikut adalah baki akaun belum terima dan akaun belum bayar bagi Sahas Enterprise 1 Ogos 2018. So dia bagi kamu baki 1 Ogos, artinya di baki awal. So akaun belum terima sini ada 3. Akaun belum bayar ada 1. Okey, kemudian maklumat seterusnya dia bagi jurnal am, jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan dan juga buku tunai. So lebih kurang samalah. Okey, so soalan dia dengan maklumat yang terdapat dalam buku catatan pertama dan buku tunai, anda dikehendaki menyediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Okay, so cikgu sudah sediakan template akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Seterusnya kita akan masukkan maklumat yang kita ada ni, pindahkan ke dalam akaun kawalan. So yang pertama kita kira dulu baki BB untuk akaun belum terima. Okay, kamu tambah ketiga-tiga ni, 2,700 tambah 2,800 tambah 300. So kita ada 5,800. Tahun 2018. Okey, Ogos 1 baki BB. So bila akaun belum terima ni, akaun kawalan belum terima lah. Jumlah dia tadi 5,800. Okey, kemudian baki untuk akaun belum bayar. So akaun kawalan belum bayar.
Okey, akaun kawalan belum bayar, baki dia sebelah kredit sebab dia liability. 1,700. Sebab dia ada satu saja akaun belum bayar, kita masukkan terus 1,700. Okey. Seterusnya, journal arm. Okey, ada angkutan masuk. Merekodkan charge angkutan masuk. So, angkutan masuk ni dia akaun belum bayar sebelah kredit sebab pertambahan hutang. Okey, so Ogos 31, angkutan masuk 440. So, ni kita sudah masuk, kita highlight. Bima Enterprise, diskaun diberi dibatalkan 20 Ogos. Okey, artinya nanti dekat buku tunai ada sebelah kredit cek tak laku. Okey, kita masukkan dulu dekat sini, diskaun diberi dibatalkan, artinya pertambahan hutang. Ogos 31, diskaun dibatalkan. Okey, 100. Di sini kita ini sudah record. Hutang lapuk, menghapuskan hutang lapuk artinya okey. Ini sebelah sini ya. Cikgu confuse ada nama akaun dia. Okey, sini. Ini patut akaun belum bayar tadi. Alright, sini. Okey. So, ini sudah. So, sekarang hutang lapuk. Hutang lapuk ABT, akaun kawalan belum terima pengurangan hutang. So, hutang lapuk 300. Okey, yang ini merekod faedah yang dikenakan. Faedah perniagaan Yadi. Ini bermaksud faedah yang dikenakan. Artinya kamu dikenakan faedah. Okey, sebab sebelah kredit ni nama perniagaan, artinya liability. So, akaun kawalan belum bayar, pertambahan hutang, faedah 70. Okey, seterusnya kita tengok jurnal belian. So, jurnal belian ini adalah akaun kawalan belum bayar. Belian sebelah kredit 8,200. Kita ambil terus jumlah akhir. Seterusnya, jurnal pulangan belian. So, akaun kawalan belum bayar juga tapi sebelah debit kerana dia pengurangan hutang. Okey, pulangan belian 500. Ingat ambil terus jumlah akhir sebab dia rumusan. Okey, jurnal jualan. So, jurnal jualan akaun kawalan belum terima sebelah debit pertambahan hutang sebanyak 11,900. Okey. Kemudian jurnal pulangan jualan. So, akaun belum terima sebelah kredit pengurangan hutang sebagai pulangan jualan sebanyak 900. Okey, sini selesai. Seterusnya kita akan tengok buku tunai. Okey, kita tengok buku tunai. So, sini yang kamu nampak semua nama perniagaan. So, bila sebelah debit ini bermaksud bila dia sebelah debit ini bermaksud kamu terima duit, artinya akaun kawalan belum terima berkurang. Okey, so kita record sebelah kredit sebagai bank. Pengurangan hutang, so kita kira lah 2,200. Kita kira yang sini nih. Okey, 2,200 tambah 1,000 tambah 1,300. So, 4,500. Kemudian bahagian diskaun ni
200 dengan 100, so 300. Kita tulis sini diskaun diberi 300. Okay, so ini pun kita sudah selesai record. Okay, kita tengok pula buku tunai sebelah kredit. Buku tunai sebelah kredit bermaksud kamu bayar hutang, jadi akaun kawalan belum bayar kamu berkurang. Okay. So, dekat sini kita tengok pembekal ZZ Perniagaan Yadi Bima Enterprise. So, kita tengok tadi ada diskaun dibatalkan, bermaksud ada satu cek tak laku. Okay, kalau kita mau pastikan, kita tengok tadi di Journal Am. Okay, ni nah 20 Ogos Bima Enterprise diskaun diberi dibatalkan. So, kita tengok dalam buku tunai 20 hari bulan. So, ini. So, ingat 1,000 ni adalah untuk cek tak laku, bukan untuk akaun kawalan belum bayar. Okay, so ni cikgu highlight warna lain supaya kamu jelas. Ini adalah untuk bank cek tak laku 1,000. Okay, so baki dia ni yang dua ni adalah ini adalah untuk akaun kawalan belum bayar. So, ini kita akan tambah. Kita akan record sebelah debit akaun kawalan belum bayar kerana dia pengurangan liability. Okay, so 2,000 tambah 2,200 jadi 4,200. Kemudian ada diskaun diterima. Okay, 150 tambah 100. So, diskaun diterima 250. Okay, so itu saja yang perlu kamu catatkan. Kalau kamu tidak yakin, tengok semula adakah yang kamu belum highlight. Artinya tu kamu belum record lah, ini pun sudah. Okay, so bila sudah, kita akan tutup akaun kawalan. So, kita tutup dulu akaun kawalan belum terima. Okay. Okay, cikgu lebih suka biasakan murid-murid untuk bagi 2 atau 3 space dekat atas ni. Sebab andai kata kamu ada terkurang ataupun terlupa catat, di saat akhir masa kamu semak tu, kamu boleh tambahlah dekat ruang-ruang di bawah ni. Okay, tidak masalah. Okay, so kita tutup akaun kawalan belum terima. Kita kira debit dan kredit mana nilai yang lebih besar, itu kita letak sebagai jumlah. So, akaun kawalan belum terima, besar dia sebelah debit 18,800. So, sebelah kredit pun kita akan tulis 18,800. Ini bermakna baki HB terletak di bahagian yang lebih kecil, iaitu sebelah kredit. Okay, baki HB. So, baki HB 12,800. Teruskan dengan baki BB. 1 September baki BB 12,800. Okay, kemudian akaun kawalan belum bayar. So, proses yang sama, langkah yang sama. Kira debit dan kredit, cari nilai mana yang lebih besar sebagai jumlah. Okay, so jumlah besar 10,410. So, sebelah debit pun kita akan tulis jumlah yang besar. Baru kita letak baki HB. Okay, baki HB. Kita tolaklah. So, 5,460. Terus kita tulis baki BB. 5,460. Okey, kelas. So, ini adalah akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar bagi soalan 4. So, cikgu harap kamu dapat faham penerangan cikgu untuk contoh yang kedua ni dan seterusnya kamu boleh selesaikan soalan-soalan dan juga latihan yang cikgu berikan. Okey, itu saja untuk hari ini kelas. Assalamualaikum dan terima kasih.